Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Sepanjang hari berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman, dan insyaAllah setiap hari Khamis 9 malam untuk kita bawakan segmen baharu. Kalau anda yang dah pun mengikuti minggu lepas, kita dah dengarkan perbincangan untuk pengenalan rancangan baharu kita. Kita bawakan Hayatus Salihin. InsyaAllah pada malam ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani untuk kita dengarkan sambungan bicara kita pada malam ini untuk Hayatus Salihin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz sihat Ustaz Sihat, Alhamdulillah, insyaAllah. Minggu lepas kita dah cerita tentang pengenalan untuk tajuk Hayatus Salihin ni, rancangan kita baharu ini. InsyaAllah kita nak mengenali sahabat tabi'in. InsyaAllah kita nak sama-sama dengarkan perbincangan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Jadi anda, rakan-rakan saya, hari Khamis 9 malam, kena terus setia bersama kami, dengarkan dekat radio. Tonton juga dekat Facebook Live IKIM FM untuk perbincangan Hayatus Salihin. Dari malam ini kita mulakan untuk tokoh pertama yang akan kita kenali dalam tajuk dalam rancangan Hayatus Salihin ini. Kita bawakan Atha bin Abi Rabah. Kita berbicara mengenai kemuliaan ahli ilmu. InsyaAllah kita dengarkan sama-sama. Anda terus setia bersama kami. Silakan Ustaz untuk bicara kita pada minggu ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Haji Faiz bin Haji Osman, sihatul wa'afiyat, alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat sekali lagi ke udara untuk kita berbicara berkenaan dengan kehidupan soleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuktikan keimanan mereka, keibuan mereka, ketakwaan mereka dalam seluruh aspek kehidupan. Alhamdulillah, pada malam ini kita nak bicara berkenaan dengan Atha ibnu Abi Rabah. Di antara kata-kata para ulama berkenaan dengan Atha ibnu Abi Rabah, antaranya Salamah bin Kuhail mengatakan bahawa ما رأيت أحدا يريد بالعلم وجه الله عز وجل غير هؤلاء الثلاثة عطاء وطاووس ومجاهد. Yang maksudnya, saya tidak pernah melihat orang yang benar-benar mencari ilmu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala yang melebihi kesungguhan mereka bertiga. Ya, kata Sulaiman bin Kuhail, tak pernah kulihat orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu melebihi 3 orang. Yang pertama ialah Atha, dan yang kedua ialah Tawus, dan yang ketiganya ialah Mujahid. Jadi pada malam ini insyaAllah kita nak berkenalan dengan Atha ibnu Abi Rabah. Bagaimana kesungguhannya dalam menuntut ilmu dan bagaimana kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau sesudah beliau menjadi ahli ilmu yang sebenarnya. Baik, kisah kita ini berkisar pada penghujung bulan Zulhijjah, fil ashril akhir min syahri Zulhijjah, pada tahun yang ke-79 Hijrah. Ketika ini Baitullah sedang menerima tetamu Allah dari segenap pelosok dunia. Kita ambil maklum bahawa musim haji merupakan musim kemuncak yang sangat besar. Dan ini pun sekarang jemaah-jemaah haji kita sudah mula ambil vaksin untuk pergi ke sana, Faiz. Mudah-mudahan dan Allah permudahkan para jemaah kita. Dan begitu juga kita doakan mudah-mudahan pandemik ini dapat segera tamat dan Mekah dan Madinah dibukakan balik untuk kita semua untuk melaksanakan dengan aman, sentosa dan juga dengan kebaikannya insyaAllah. Ketika itu Baitullah sedang menerima tetamu-tetamu Allah dari segenap pelosok dunia. Ada yang berjalan kaki dan ada yang berkenderaan. Ada yang tua, ada yang muda. Ada lelaki dan ada yang wanita. Ada yang berkulit hitam dan ada juga yang berkulit putih.
ada yang berbangsa Arab dan ada yang bukan bangsa Arab, iaitu daripada orang-orang Ajam dan seluruh penduduk dunia. Ada yang di kalangan pemimpin dan ada juga dalam kalangan rakyat jelata. Semuanya sehati sejiwa datang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menuju Tuhan yang memiliki seluruh alam, yang menguasai segala manusia, dengan penuh ketundukan dan pasrah, mengharapkan redha dan juga memusatkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di celah-celah ramainya manusia itu, turut bersama ialah Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini merupakan salah seorang khalifah daripada kerajaan Bani Umayyah. Faiz, Sulaiman bin Abdul Malik inilah orang yang menyerahkan tampuk pemerintahannya kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Masya-Allah. Beliaulah seorang khalifah yang saleh yang telah menyerahkan pemerintahannya itu kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Muslimin dan seorang raja yang terkemuka di zamannya, Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau turut bersama orang ramai melakukan tawaf mengelilingi Kaabah dengan kepalanya yang terdedah dan berkaki ayam, yakni tidak berkasut. Tubuhnya hanya ditutupi kain sarung dan juga kain selendang. Pakaiannya ketika itu sama seperti pakaian rakyatnya, juga saudara-saudara seagamanya. Inilah gambaran yang akan kita dapati ketika mana kita melaksanakan haji ataupun umrah. Tidak kira siapa pun, Masya Allah, ketika itu berada dalam hal keadaan pakaiannya sama, berpakaian serba putih dan juga dengan dua helai kain saja, tak ada lagi tak ada lagi kita katakan dengan klip-klip jawatan dan sebagainya, pangkat-pangkat semua tak ada. Semuanya ditinggalkan kerana semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang. Mereka yang masuk dalam hal keadaan tunduk kepada Allah akan beroleh kemuliaan di sisi Allah. Turut bersama dengan Sulaiman bin Abdul Malik dua orang anaknya yang berseri-seri, dua orang anaknya yang muda lagi berseri-seri umpama purnama, segak dan mekar bagaikan kuntuman mawar. Sebaik sahaja menamatkan tawaf, khalifah terus bertanya kepada pengiring, di manakah sahabat kamu? Sahabat di sini bermaksud ialah orang yang memiliki ilmu dan juga seorang yang sangat dimuliakan. Aina sahibukum? Maksudnya di manakah pemilik kalian, yakni orang yang memiliki seluruh ilmu dan juga kemuliaan. Maka jawab orang itu, dia berada di sana sedang melakukan solat sambil tangan menunjuk ke sebelah barat Masjidil Haram. Khalifah diiringi oleh kedua-dua anaknya pun melangkah menuju ke arah yang dimaksudkan itu. Para pengiring khalifah cuba mendahului khalifah dan membuka laluan dan mengurangkan kesesakan. Namun Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik melarang mereka berbuat demikian. Kata beliau, di tempat ini raja dan rakyat adalah sama. Ini tempat macam ni, raja dan rakyat sama aja, tidak ada keistimewaan. Perbezaan antara seorang dengan seorang di sini hanyalah perbezaan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada orang yang datang menemui Allah tanpa berkasut dalam hal keadaan kusut masai. Mereka itu lebih diterima amalannya daripada amalan raja-raja, kata Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah itu melangkah menuju ke arah seorang lelaki yang telah ditunjukkan dan dimaksudkan. Namun lelaki itu terus melakukan solat, tenggelam dalam kelazatan solatnya pada rukuknya dan juga sujudnya. Ramai orang yang duduk
di belakang, kiri dan juga kanannya sedang menanti lelaki yang sedang melakukan solat tersebut. Khalifah pun duduk di bahagian yang paling hujung, yakni pada penghujung majlis, dan menyuruh anak-anaknya duduk bersama. Ini di antara adab ya, Faiz, ketika kita datang ke satu majlis, kita walaupun orang besar dan sebagainya, tetapi antara adab dalam hadir majlis ialah kita langsung duduk pada penghujung majlis. Bukan kita melangkah bahu orang lain, mencelah-celah untuk ke depan. Ke depan saya. Rasulullah SAW melarang orang yang melangkah-langkah bahu orang lain. Jadi sambil kita belajar berkenaan dengan Hayatus Salihah ini, kita tengok bagaimana indahnya kehidupan mereka itu dalam mereka mengaplikasikan adab-adab yang diajar di dalam Islam. Jadi walaupun beliau seorang khalifah, dan beliau ada pengiring, beliau juga ditemani anak-anak, tetapi beliau tidak melangkah bahu orang lain untuk berada lebih depan, berada dalam satu majlis, bahkan langsung duduk di penghujung majlis. Kerana orang yang datang dalam hal keadaan tidak membawa kita katakan kemasyhuran dan tidak membawa kebanggaan dengan jawatan dan pangkat, maka orang yang macam inilah yang akan dapat manfaat yang besar daripada majlis-majlis ilmu. Khalifah pun duduk di bahagian hujung dan menyuruh anak-anaknya duduk bersama. Anak-anak Quraisy ini pun merenung orang yang ingin ditemui oleh Amirul Mukminin. Mereka hairan melihat khalifah sanggup duduk bersama orang ramai, menunggu lelaki itu menamatkan solatnya. Lelaki itu kelihatan sudah berusia, berketurunan Habsyah, Masya Allah. Seorang yang berusia, seorang yang berketurunan Habsyah. Bila kata berketurunan Habsyah ni maksudnya berkulit hitam, rambutnya kerinting, hidungnya juga pesek, Masya Allah. Ketika duduk rupanya tidak ubah seperti bagaikan seekor gagak, Masya Allah. Maksudnya dengan hitamnya dalam penampilannya pada rupanya, Masya Allah. Setelah selesai solat, lelaki itu mengalihkan tubuhnya menghadap khalifah. Lalu Sulaiman bin Abdul Malik pun mengucapkan salam, dan dia membalasnya dengan ucapan yang sama, yakni menjawab ucapan salam. Khalifah pun menghadap lelaki itu bertanya mengenai ibadat haji satu persatu. Jadi Khalifah datang tu tanya soalan-soalan berkenaan dengan ibadah haji satu persatu. Lelaki itu pula menjawab semua soalan Khalifah dengan tiap-tiap soalan itu diberikan perincian dengan panjang lebarnya. Dia memberikan huraian yang amat mendalam. Tidak perlu lagi kepada huraian lanjut, sehingga hadirin yang ada juga ikut dapat memahami ilmu yang disampaikannya. Setiap jawapannya pula bersandarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai bertanya, Khalifah mendoakan untuk lelaki itu sambil berkata kepada anak-anaknya, bangun. Mereka berdua pun bangun. Lalu mereka bertiga beredar menuju ke tempat melakukan sa'i, iaitu ke Safa dan juga Marwah. Dalam perjalanan ke tempat sa'i antara Safa dan Marwah, anak-anak ini terdengar satu suara yang nyaring. Ia berseru kepada orang ramai di dalam Masjidil Haram, wahai umat Islam, tiada siapa yang boleh memberi fatwa di tempat ini selain daripada Atha ibnu Abi Rabah. Jika dia tiada, maka tanyalah Abdullah bin Abu Najih. Maka seseorang telah menyerukan, yakni dengan perintah Khalifah, untuk mengisytiharkan orang yang terbaik menjadi guru dalam Masjidil Haram, menjadi rujukan kepada seluruh kaum muslimin, ialah Atha bin Abi Rabah. Semakin berat
91.5 FM di Lembah Kelang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk kita dengarkan bicara kita dalam segmen Hayatus Salihin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Dan malam ini kita dah menceritakan sama-sama tentang tokoh Atha ibn Abi Rabah, kemuliaan ahli ilmu. Kita dah pendengarkan tadi awal bicara bersama dengan Ustaz. InsyaAllah kita nak sambung lagi perbincangan kita Ustaz. Malam ini mana tentang kemuliaan ahli ilmu ni Ustaz, silakan. Sebabuna fillah, ketika mana juru cakap khalifah melaungkan bahawa hendaklah yang menyampaikan fatwa kepada kaum muslimin di dalam Masjidil Haram adalah Atha ibn Abi Rabah, dan sekiranya beliau tidak ada maka bertanyalah kepada Abdullah bin Abu Najih. Maka pada ketika itu salah seorang daripada putera Sulaiman bin Abdul Malik bertanya kepada ayahandanya, bagaimana mungkin seorang pembantu Amirul Mukminin memerintahkan orang ramai supaya hanya meminta fatwa daripada Atha bin Abi Rabah atau sahabatnya, sedangkan baru sebentar tadi kita telah meminta fatwa daripada seorang lelaki yang langsung tidak mempedulikan seorang khalifah dan tidak memberikan penghormatan yang sepatutnya kepada khalifah. Jadi anak tadi kehairanan, kenapa diperintahkan supaya orang ramai ambil fatwa daripada Atha bin Abi Rabah, sedangkan tadi ayahnya hanya menghadap seorang lelaki berkulit gelap, yang solat panjang, yang tak peduli pun khalifah sedang tunggu, masya-Allah. Jadi anak tadi kehairanan, siapakah orang tadi? Sambil tersenyum melihat anaknya, Sulaiman bin Abdul Malik berkata, wahai putraku, orang yang engkau lihat itu, engkau telah melihat sebagaimana engkau telah melihat bagaimana ayahmu merendahkan diri di hadapannya tadi. Orang itulah Atha bin Abi Rabah. Masya Allah. Orang itulah Atha bin Abi Rabah. Orang yang yang layak memberi fatwa kepada orang ramai di dalam Masjidil Haram. Beliau adalah pewaris ilmu Abdullah bin Abbas. Jadi maksudnya Atha bin Abi Rabah ni murid kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, dan kita juga ambil maklum bahawa bagaimana gurunya Sayyidina Abdullah bin Abbas hibru hadhil ummah, yang merupakan pendeta dan rujukan utama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang mewarisi kedudukan yang sangat tinggi dalam keilmuan. Khalifah menyambung lagi, wahai anakku, belajarlah. Dengan ilmu orang yang hina akan dihormati. Jadi dia motivasikan anaknya, khalifah memotivasikan anaknya, berpesan supaya anaknya itu belajarlah. Kerana dengan ilmu orang yang hina akan dihormati. Dengan ilmu orang yang biasa-biasa namun nanti akan lebih dikenali. Dengan ilmu juga hamba-hamba akan melebihi taraf seorang raja, masya Allah. Hanya kerana ilmu, seorang hamba sahaya pun boleh jadi mulia lebih daripada kemuliaan raja-raja. Begitulah pandangan mereka saleh pada kedudukan dan kemuliaan seorang ulama, sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat kemuliaan orang-orang yang beriman dan juga orang yang berilmu dalam kalangan kalian, dengan beberapa darjat, bukan satu darajat, beberapa tingkatan darjat kemuliaan. Apa yang dinyatakan oleh Sulaiman bin Abdul Malik tentang ilmu itu adalah suatu kenyataan yang sangat benar. Ketika kecil, Atha bin Abi Rabah adalah seorang hamba milik seorang wanita, masya Allah. Atha bin Abi Rabah ni hamba sahaya sebenarnya. Beliau merupakan seorang hamba milik seorang wanita Mekah. Namun Allah mahu memberi penghormatan kepada hamba daripada Habsyah ini,
apabila dia meletakkan, yakni apabila Allah meletakkan anak kecil ini pada jalan ilmu, atau membahagikan waktunya kepada 3 bahagian. Satu bahagian untuk memberi khidmat yang baik sebaik-baiknya kepada tuannya, dan beliau menyempurnakan segala tugasnya dengan baik. Satu bahagian lagi atau memberikan waktunya untuk Tuhannya, yakni untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk beliau memberi satu masa yang amat murni untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu itu adalah waktu dia bersama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, dalam kelazatan zikirnya dan begitu juga ibadah-ibadahnya. Masa ini dihabiskan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, satu bahagian lagi adalah daripada waktunya atau curahkan untuk mencari ilmu, menemui mana-mana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang masih ada dalam kalangan pewaris-pewaris Nabi, dalam kalangan para sahabat, untuk mencedok ilmu-ilmu mereka yang melimpah ruah. Beliau pernah belajar daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau juga menjadi murid kepada Sayyidina Abdullah bin Umar yang juga tinggal di Mekah. Begitulah juga antara gurunya lagi ialah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, dan beberapa orang sahabat yang lain, hingga dadanya dipenuhi dengan segala ilmu dan riwayat-riwayat yang diperolehi dari para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis dan sumber ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tuannya melihat kesungguhan Atha menyerahkan seluruh jiwa raganya di dalam ketaatan kepada Allah dan dalam menuntut ilmu, dan bahkan Atha bagaikan mewakafkan hidupnya untuk ilmu pengetahuan, maka perempuan itu telah membelakangkan haknya, lalu membebaskan hamba sahayanya itu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Daripada seorang hamba kerana memperhambakan dirinya kepada Allah untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati pemilik apa ini untuk membebaskannya menjadi seorang merdeka. Moga-moga Allah menjadikan hambanya itu untuk kebaikan Islam dan kebaikan kaum muslimin. Semenjak hari itu, Atha ibnu Abi Rabah menjadikan Baitullah sebagai tempat tinggalnya. Masya Allah, tinggal dalam Masjidil Haram dan menuntut ilmu daripada para ilmuwan yang ada. Beliau menjadikan Baitullah sebagai tempat berlindung, juga sebagai sekolah tempat beliau mempelajari ilmu, tempat sembahyangnya untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dan mentaatinya. Malah ahli sejarah mengatakan bahawa masjid adalah tempat tidur Atha ibnu Abi Rabah selama 20 tahun. Masya Allah. Selama 20 tahun dia tinggal dalam Masjidil Haram. Jadi kita sesekali kita yang pergi pun dah rasa ketenangannya, keseronokannya, dan saat kita sedang berbicara ni pun Masya Allah, fikiran kita mengimbau kerinduan kita ke sana. Masya Allah, kira-kiranya bagaimana dengan Atha ibnu Abi Rabah yang berada dalam Masjidil Haram, tinggal di dalam Masjidil Haram selama 20 tahun. Yang sudah semestinya lah tempat itu bukan tempat maksiat, tempat itu merupakan tempat munajat, tempat itu juga merupakan tempat berkumpulnya seluruh para salihin, para alim ulama. Jadi begitulah kesungguhan beliau, sehinggalah Allah angkat darjat dan kemuliaannya menjadi seorang tokoh yang hebat. Atha ibnu Abi Rabah seorang tabi'in yang ulung dan telah berjaya mencapai tahap ilmu yang tinggi yang tiada tandingannya. Beliau berjaya mencapai suatu tahap yang tidak dapat dicapai kecuali oleh segelintir manusia yang hidup di zamannya.
Menurut satu riwayat, suatu hari ketika mana Abdullah bin Umar datang ke Mekah untuk menunaikan umrah, salah seorang daripada sahabat yang terkemuka, bahkan ilmuwan dan dudukan, dan beliau juga merupakan antara yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada 7 orang yang banyak meriwayatkan hadis ialah Sayyidina Abdullah bin Umar. Ketika mana beliau datang ke Mekah untuk menunaikan umrah, orang ramai mengerumuninya, bertanya soalan dan meminta fatwa. Tetapi beliau berkata, saya hairan dengan kamu, wahai penduduk Mekah. Kamu mengumpulkan semua masalah untuk bertanya kepada saya, sedangkan Atha bin Abi Rabah ada bersama kamu. Masya Allah. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kenapa perlu dikumpulkan soalan untuk bertanya kepada beliau, sedangkan Masya Allah, di sisi kalian seorang tokoh yang hebat, ulama yang besar, iaitu Atha ibn Abi Rabah. Ada 2 sifat Atha ibn Abi Rabah yang membolehkan beliau memperolehi pegangan agama dan ilmu yang tinggi. Kita nak belajar ni macam mana Sayyidina Atha ni dia dapat ilmu yang banyak. Pertama, beliau benar-benar mengawal dirinya dan tidak membenarkan dirinya terpesona dengan perkara yang tidak bermanfaat. Dia sungguh-sungguh mengawal diri dia sehinggalah dirinya tidak terpesona pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hanya difokuskan kepada perkara yang bermanfaat. Kedua, beliau benar-benar mengawal masanya dan tidak membenarkan masanya disia-siakan dengan cakap kosong dan tidak berfaedah. Jadi ini perkara yang patut kita ambil maklum, bahawa berdiam diri itu salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdiam diri itu salah satu daripada sunnah Nabi. Yang kadang-kadang masya-Allah kita tak boleh sejam pun tak bercakap, masya-Allah. Dah rasa macam terputus dunia, masya-Allah. Begitulah tulus samti, lama berdiam itu salah satu daripada perkara yang sering kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi kita tak bercakap kecuali sesuatu yang bermanfaat. Kerana apa juga yang terbit daripada mulut Rasulullah SAW, dia akan jadi sumber ilmu, dia akan jadi sumber dalil dan sebagainya. Maka Nabi kita orang yang banyak berdiam. Jadi paling kurang tidak pun kita kalau tak bercakap tak boleh juga baik. Tapi kalau paling kurang tidak pun pastikanlah dulu apa yang kita cakapkan tu berfaedah. Dan begitu juga kadang-kadang yang kita bercakap tu faedah tapi dia mendatangkan juga kesan kepada orang lain. Maka perlu dipikirkan juga. Perlu dipikirkan juga. Walaupun ia berfaedah, tapi kadang-kadang ia membawa satu musibah ataupun bawa satu bencana pada orang lain. Itu juga perlu dielakkan. Sebab itulah Hasanul Basri, salah seorang tabi'in, nanti kita akan sampai pada kisah beliau. Bagaimana beliau menyatakan seorang mukmin tu dia kena fikir 70 kali fikir dulu sebelum keluar kata-kata apa. Fikir 70 kali fikir dulu. Apakah ucapannya itu akan jadi dosa, ataupun ucapannya itu akan jadi pahala, ataupun ucapannya itu baik tetapi mendatangkan musibah kepada orang lain. Masya Allah. Semua itu perlu dipikirkan dulu. Baik, Muhammad bin Suqah, salah seorang daripada ahli ibadat dan ulama di Kufah, pernah menceritakan suatu kisah kepada orang-orang yang menziarahinya. Adakah kamu ingin mendengar suatu kisah yang boleh memberi faedah kepada kamu seperti mana yang aku telah perolehi? Kata Muhammad bin Suqah ini. Maka jawab orang ramai sudah tentu. Mereka ingin mendengar kisah yang akan disampaikan. Maka kata beliau, suatu ketika Atha bin Abi Rabah menasihatkan aku. Katanya, wahai anakku, orang-orang sebelum kita sebenarnya sama sekali tidak suka bercakap kosong. Masya Allah. Atha bin Abi Rabah ni mengingatkan kepada Muhammad bin Suqah, seorang tabi'in. Wahai anakku, orang-orang sebelum kita sebenarnya sama sekali tidak suka bercakap kosong. Muhammad pun mula bercerita.
saya bertanya, apakah perkara yang mereka anggap sebagai cakap kosong? Ya, tanya beliau kepada tokoh ulama tersebut. Bagi mereka semua percakapan yang bukan untuk membaca dan memahami kitab Allah adalah cakap kosong. Masya Allah. Ya. Apa-apa juga percakapan ataupun ucapan yang bukan kerana nak baca kitab, bukan kerana untuk memahami Al-Quran, maka itu semua cakap kosong, kata Atha Ibn Abi Rabah. Atau untuk meriwayatkan atau memahami hadis Rasulullah SAW. Begitu juga percakapan orang dulu ni banyak pada Quran, banyak pada memahami Quran, banyak kepada memahami dan meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Atau mencegah yang mungkar dan menyuruh yang makruf. Begitu dianggap sebagai cakap kosong kalaulah cakap itu mencegah yang mungkar dan cakap itu juga menyuruh kepada makruf, maka itu bukan cakap kosong. Itu bukan cakap kosong. Maka nak selamatkan orang lain di jalan, contohnya itu juga bukan cakap kosong lah. Sebab apa? Ada kebaikan. Atau untuk memahami ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga bukan cakap kosong. Apabila kita duduk dalam majlis yang mana sama-sama bermuzakarah untuk memahami dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu. Atau engkau bercakap tentang keperluan hidup yang perlu, dan begitu juga bukan cakap kosong kalau bercakap tentang keperluan hidup yang memang perlu. Halnya makan minum dan sebagainya, pada keperluan hidup, pakaian dan sebagainya, maka itu juga bukan cakap kosong. Itu cakap yang dapat Johor Bahru 106.2 FM. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. British Combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu takbir perkeranian Grade N19 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah memiliki sijil pelajar Malaysia SPM atau SPMV atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Pembantu takbir perkeranian adalah bertanggungjawab membantu Ketua Unit Modal Insan dalam urusan dokumentasi dan perkeranian serta kerja-kerja berkaitan pentadbiran pejabat dan sumber manusia. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Jun 2021. Para pendengar setia Radio IKIM, kini anda boleh mendapatkan barangan cenderamata eksklusif dari IKIM khas untuk anda seperti t-shirt IKIM, shawl, tudung pashmina, topi, payung silver coded, sejadah dan banyak lagi. Sila layari laman sesama IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan juga boleh didapati melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Lama. Wallahu. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita dengarkan bicara bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Hayatus Salihin kita berbicara tadi, kita dengarkan tentang bagaimana Atha bin Abi Rabah begitu meninggikan ilmu dan memikirkan untuk bercakap sesuatu yang bukan cakap-cakap kosong. InsyaAllah kita nak dengarkan sambungannya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk kita bicara lagi selanjutnya. Ustaz, silakan Ustaz. Beliau kemudian merenung mukaku, kata Muhammad bin Suqah ketika mana mendapat nasihat daripada Atha ini. Katanya Atha merenung ke wajahnya sambil berkata, apakah kamu lupa padahal sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu, yakni mereka adalah makhluk yang mulia di sisi Allah.
lagi ditugaskan menulis amal-amal kamu. Masya Allah. Ya, jadi kata apa? Kerana orang yang menjaga percakapannya adalah orang yang tahu bahawa di sisinya ada para malaikat, dan setiap daripada ucapan-ucapan yang baik yang bukan cakap kosong tadi akan dihitung setiap ucapan dan perkataan itu sebagai pahala yang akan dibawa sebagai bekal di hari akhirat. Setiap orang ada dua malaikat yang mengawasinya. Satu duduk di sebelah kanannya dan yang satu lagi di sebelah kirinya. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia dan menerima dan menulis. Apa berkata lagi, tidakkah kita merasa malu nanti apabila menerima lembaran yang mencatat amalan kita di siang hari, tetapi kita dapati kebanyakan kandungannya tiada kaitan langsung dengan agama atau dunia. Melalui ilmu Atha ibni Abi Rabah, Allah telah memberikan faedah yang amat besar kepada banyak golongan. Yang pertama ialah ilmuwan dalam semua bidang. Ilmuwan dalam semua bidang, orang dapat banyak ilmu daripada beliau. Dan usahawan dalam semua bidang, dan ramai lagi mereka yang mengambil ilmu daripada beliau. Imam Abu Hanifah An-Nu'man suatu ketika menceritakan tentang dirinya. Imam Abu Hanifah, Masya Allah, tokoh utama dalam mazhab Hanafi. Saya pernah melakukan 5 kesalahan dalam ibadah haji di Mekah. Masya Allah. Ni Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata, saya pernah melakukan 5 kesalahan dalam ibadah haji. Kira-kiranya bagaimana dengan kita? Maka dengan sebab itulah adanya kursus haji, adanya pembimbing, adanya mutawif, Masya Allah, supaya menjadi pembimbing kita, dan supaya ilmu yang dipelajari betul-betul. Apatah lagi modal nak pergi ke sana pun banyak. Maka perlulah kita belajar betul-betul. Kalau orang dulu mudah mungkin untuk mereka pergi. Tetapi bagi kita, Masya Allah, dengan kita katakan sekatan kuota lagi. Jadi dah sekali dapat pergi tu kena buat betul-betul. Manfaatkan sungguh-sungguh. Manfaatkan sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Imam Abu Hanifah menceritakan, saya pernah melakukan 5 kesalahan dalam ibadah haji di Mekah. Namun saya telah diajar oleh seorang tukang cukur. Masya Allah. Seorang tukang cukur ajar Abu Hanifah. Ketika itu saya ingin bercukur untuk menamatkan ihram saya. Jadi saya datang kepada seorang tukang cukur. Saya bertanya, berapa bayaran untuk mencukur kepala? Macam mana kita selepas selesai tahallul faiz, kita akan pergi ke kedai-kedai di banyak di sekitar Masjidil Haram. Maka begitulah juga dengan Imam Abu Hanifah ni, pergi nak bercukur. Jawab tukang cukur, moga Allah memberi hidayah kepadamu. Dalam ibadah tidak boleh mewar-warkan, tidak boleh tawar-menawar. Sila duduk dan berikan ikut kemampuanmu. Masya Allah. Jadi kata tukang cukur tu, dalam adah mana boleh tawar-menawar. Jadi saya duduk kepala, nanti bayarlah ikut kemampuan. Saya merasa malu dan terus duduk. Cuma saya duduk membelakangkan kiblat. Kata Imam Abu Hanifah, aku duduk membelakangkan kiblat. Lalu tukang cukur itu mengarahkan saya supaya menghadap kiblat. Saya menuruti katanya. Saya rasa bertambah malu, Masya Allah. Tukang cukur ni betulkan Imam Abu Hanifah ni. Saya hulurkan sebelah kiri kepala saya. Lantas dia berkata, pusingkan kepalamu. Saya pun pusingkan kepala saya. Dia pun mencukur kepala saya. Saya hanya melihat dengan penuh kehairanan. Lalu dia berkata, kenapa melihat aku sedemikian? Dan kata tukang cukur itu juga, kenapa engkau hanya berdiam? Imam Abu Hanifah ni terkedu tengok tukang cukur ni perbetulkan beliau supaya kiblat.
waktu tu, kemudian dihulukan kepala kiri, ya, orang ni pusing ambil kepala yang sebelah kanan dulu bercukur, kemudian ya, Abu Hanifah tedu tengok ni walaupun dia tukang cukur, ya, banyak ilmu berkenaan dengan ibadat haji yang dia tahu, ya, maka pada ketika itu Imam Abu Hanifah diam. Maka tanya tukang aku tadi, kenapa awak tak bertakbir? Maka aku pun bertakbir hinggalah selesai, dan aku pun untuk pergi. Aku tanya, aku hendak pergi ke mana? Awak Imam Abu Hanifah, aku ingin balik pulang ke khemahku. Maka sambil beliau berkata, sembahyanglah 2 rakaat, kemudian pergilah ke mana sahaja yang mahu. Saya pun bersembahyang 2 rakaat ni yang selalu kita lakukan selepas wafat tu, kita melakukan solat 2 rakaat. Tidak mungkin semua ini lahir daripada seorang tukang cukur. Memangnya dia seorang yang berilmu. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah mana mungkin ya seorang tukang cukur ya boleh menegur sampai macam ni sekali, pelaksanaan ya tahallul tadi tu, tertib pelaksanaan bercukur. Setelah selesai solat, aku pun bertanya, daripada mana tuan tahu, tuan ajarkan kepadaku, ya, tanya Imam Abu Hanifah. Sambil merenung dia menjawab, demi Allah, saya melihat Atha bin Abi Rabah melakukannya. Saya belajar daripadanya. Saya ajarkan semua orang yang datang bercukur di sini. Masya Allah. Ya. Jadi anak murid daripada ya, Atha bin Abi Rabah. Kekayaan dunia datang mencurah-curah Atha. Ini kita berada pada sesi Sayyidina Atha bin Rabah. Namun tolaknya mentah-mentah. Beliau sepanjang hidupnya Atha hanya harganya tidak lebih 5 dirham. Para khalifah sentiasa mengajak Atha untuk bersama mereka. Namun Atha menolaknya kerana bimbang pegangan agamanya akan terpengaruh dengan dunia mereka. Demikian beliau tetap mengunjungi para khalifah, ya. Khalifah-khalifah jemput Atha, ya, ajak tinggal di sana dan sebagainya, dia tak yang mesra dengan para khalifah, sehingga beliau mereka dan menyampaikan nasihat kepada mereka. Jika ada perkara yang membabitkan kepentingan juga hal kaum muslimin, Osman bin Atha Al-Khurasani pernah menceritakan, suatu hari saya bersama bapa saya pergi menghadap Hisham bin Abdul Malik. Ya, ini cerita bagaimana dengan Atha menasihati Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Apabila hampir tiba di Damsyik, orang tukar Kaldai, dia memakai baju yang kasar dan jubah yang kopiahnya melekat di kepala dan pelapik duduknya diperbuat daripada kayu. Saya tersenyum melihatnya dan bertanya, bapa saya, siapa ini? Maka diam. Ini adalah pemimpin ulama Hijaz, kata ayah kepada Osman ni. Ya. Ini adalah pemimpin ulama Hijaz, Atha ibn Abi Rabah. Jawab bapaku. Apabila beliau menghampiri kami, bapa saya turun dari bawahnya dan dia pun turun daripada kelnya. Mereka berdua saling berpelukan dan bertanya khabar. Kemudian mereka berdua menunggang semula dan berangkat hingga sampai ke pintu istana Hisham bin Abdul Malik. Sebaik sahaja mereka duduk, mereka pun dijemput masuk. Apabila bapaku keluar, ceritakanlah apa berlaku. Menjawab, apabila Hisham mengetahui bahawa Atha ibn Abi Rabah sedang berada di pintu, baginda terus menjemputnya masuk. Demi Allah, ayah hanya dapat masuk disebabkan olehnya. Apabila Hisham melihat Atha ibn Abi Rabah, baginda pun berkata, selamat datang, selamat datang. Di sini, di sini. Baginda terus berkata, di sini, di sini. Hinggalah Atha duduk bersamanya di tempat duduknya. Mereka duduk bertemu lutut
Di situ juga ada pembesar-pembesar negara yang sebelumnya sedang sibuk berbual, tetapi kini semuanya mendiamkan diri, haibah dengan kemasukan yang besar. Hisham menghadap sambil bertanya, apakah permintaanmu wahai Abu Muhammad? Wahai Amirul Mukminin, penduduk Mekah dan Madinah keluarga Allah dan jiran Sallallahu Alaihi Wasallam, berilah rezeki dan bantuan untuk mereka, jawab beliau. Sambil menganggukkan kepala, Hisham menjawab, baik. Wahai jurutukan bahawa penduduk Mekah dan menerima bantuan dan sara hidup selama setahun. Adakah permintaan lain lagi, wahai Abu Muhammad? Tanya baginda bersungguh-sungguh. Ya, wahai Amirul Mukminin, penduduk Hijaz dan Najd adalah asal-usul bangsa Arab dan peneraju Islam. Kembalikanlah kepada mereka pilihan sedekah mereka. Teruskan bicara dengan kata-kata tersebut, maka jawab Hisham, baiklah. Wahai jurubicara, pilihan sedekah mereka akan dikembalikan kepada mereka. Adakah permintaan lain lagi, hai Abu Muhammad? Jawab apa ada. Wahai Amir, tentera di sempadan berhadapan dengan musuh. Mereka membunuh orang yang cuba tindak jahat ke atas umat Islam. Berikanlah mereka sara hidup yang dapat mereka menjalankan tugas itu. Andainya mereka ini mati, musuh akan membolos sempadan kita. Baiklah, wahai tulis, wartakan, hantar sara hidup untuk jawab Hisham. Hisham bertanya lagi kepada Atha, ya wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau bebankan ahli zimmi di luar kemampuan mereka. Apa yang engkau kutip daripada mereka adalah sebagai bantuan untuk engkau menghadapi musuhmu. Wahai juru tulis, wartakan ahli zimmi, mereka tidak akan dibeban di luar kemampuan mereka. Apakah ada permintaan lain, wahai Abu Muhammad? Apa menjawab, ada. Tak Allah, wahai Amirul Mukminin, darlah kau diciptakan seorang diri, engkau akan mati seorang diri, engkau akan dibangkitkan diri, engkau akan dihakimi seorang diri. Demi Allah, orang yang engkau lihat kini tidak akan bersama-sama denganmu nanti. Lantas Hisham pun melutut ke bumi sambil menangis. Lalu Atha bangun dan ayah pun bangun bersamanya. Apabila kami menghampiri pintu istana, tiba-tiba seorang lelaki membawa satu uncang. Lelaki itu berkata kepada Atha, Amirul Mukminin mengirimkan ini untuk tuan. Atha berkata, tidak, aku tidak meminta sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Balasan hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Ya, beliau baca ayat suci Al-Quran. Demi Allah, beliau masuk dan daripada majlis khalifah tanpa minum walaupun setitik air. Begitulah ya kemuliaan Sayyidina Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi telah diberikan umur yang panjang sehingga mencecah 100 tahun. Usianya dipenuhi dengan ilmu dan amal, disirami dengan amal ikan dan ketakwaan. Hidupnya tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Beliau hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Subhanahu wa ta'ala. Ahbabuna fillah, mudah-mudahan saja dan kita dapat mengambil inspirasi daripada kehidupan Sayyidina Atha bin Abi Rabah. Ya, dirinya kaya dengan bekal akhirat. Pada itu kali mengerjakan haji dan 70 Masya Allah, ya, 70 kali buat haji, 70 kali berwukuf di padang Arafah. Masya Allah, ya. Allah. Dia memohon keredaan dan surga Allah. Dia memohon kemurkaan dan neraka dirinya. Ditahan kita dapat belajar kisah Hayatus Salihin pada kali ini. Ya, kita baru nak berteori berkenaan dengan kehidupan bertasawuf, tetapi Masya Allah, hidup mereka sudah menggambarkan bagaimana cara hidup bertasawuf. Mudah-mudahan kita dapat belajar dari
ceritakan. Wallahu a'lam. Amin insya-Allah. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita pada kali ini berkaitan dengan Atha bin Abi Rabah ini, insya-Allah semoga dapat kita tak boleh kita ikut semua, kita janganlah tinggal semua, kita ambil sikit-sikit, kita istiqamah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran kita untuk mengikut para salihin ini, insya-Allah. Sekali lagi Ustaz, terima kasih. Jumpa minggu hadapan hari Jumaat yang sama, Khamis 9 malam untuk Hayatus Salihin. Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah. Jangan berkata. Buat anda terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Definisi hadis ialah aqwalun Nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Takrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat fizikal Rasul, dan juga yang soleh ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik, dan belum tentu dia itu adalah orang alim. Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadat. Oh, dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya. Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong eksekutif grade EP19 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah memiliki sijil pelajaran Malaysia SPM atau SPMV atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Penolong eksekutif adalah bertanggungjawab membantu pengurus dan eksekutif pemasaran dalam urusan dokumentasi dan perkeranian serta kerja-kerja berkaitan pemasaran. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 03 6204 6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Jun 2021. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Biasa kita cakap kadang-kadang kita redha. Bila kita cakap kita redha ni Ustaz, bukan kita cakap pada pukulan pertama tu Ustaz. Kita mungkin cakap selepas mungkin adalah beberapa hari selepas tu. Tapi pada pukulan pertama tu mungkin kita sendiri pun susah nak kawal emosi kita sampai kadang-kadang mungkin terkeluar perkataan-perkataan yang tak sepatutnya Ustaz. Jadi macam mana Ustaz? Cantik soalan tu. Kadang sabar ni, berapa ramai yang boleh sabar. Tapi berapa ramai yang boleh sabar dan redha. Redha ini subhanallah di dalam keadaan keterbukaan hati dia. Dan kadang kita boleh nampak pada zahir orang tu, kita akan mengalirkan air mata dan kita awasi diri kita daripada kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Itu sebab iman dan